Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami pada kali ini akan membentangkan salah satu tarikat yang bukan sahaja masyhur di dunia, bahkan di Malaysia, yakni di Negeri Sembilan terutamanya, iaitu tarikat Ahmadiyah Idrisiyah di bawah pimpinan Datuk Syekh Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin. Saya Nurul Anbi Toslan, nombor metik 059299. Biografi tokoh. Nama beliau adalah Datuk Syekh Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin yang dilahirkan di kampung Cenong Cengkau, Rembau, Negeri Sembilan, yakni pada hari Isnin tanggal 29 Syakban 1394 bersamaan dengan 16 September 1970 Masihi. Jadi Syekh ini dilahirkan oleh pasangan Haji Kamaluddin bin Mahad dan juga Haja Zainab binti Mahmud. Terdapat satu ungkapan di dalam buku Mencari Ahmad, yakni ana Ahmadiyun wa ana fi rahimi ummiyun, yang bermaksud saya Ahmadi semenjak saya masih dalam rahim ibu saya. Jadi Syekh dilahirkan dan dibesarkan dengan naluri dan darah kesufian yang telah mengalir sejak beliau berada dalam perut ibunya. Pelibatan silsilah keluarga Syekh dalam tarikat Ahmadiyah Muhammadiyah ini juga melibatkan kepada dua orang, iaitu kepada nendanya iaitu Hajah Ruqayyah binti Ahmad dan juga nenda saudaranya iaitu Syekh Muhammad Harith Al-Ahmadi yang merupakan seorang tokoh ulama yang telah bermusafir ke Riau, Indonesia, yang juga beramal dengan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Walaupun Syekh tidak berkesempatan untuk menemu nenda saudaranya, tetapi Syekh menjadikan nenda saudaranya itu sebagai idola. Syekh juga memiliki dua gelaran, yakni Rembawi kerana asal kelahirannya di Rembau dan juga Al-Maliki yang merupakan gelaran yang dianugerahkan oleh gurunya iaitu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, iaitu seorang ulama Ahlul Bait jalur Sayyidina Hasan di Mekah. Bahkan bukan hanya Syekh saja yang memiliki gelaran Al-Maliki, terdapat juga dua orang tokoh ulama Nusantara iaitu di Thailand dan juga di Indonesia yang memiliki gelaran Al-Maliki. Berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang dibahagikan kepada tiga peringkat. Yang pertama iaitu rendah, menengah dan juga universiti. Jadi awal persekolahan beliau telah bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Penajis Rembau, dan dalam waktu dan usia itu juga, iaitu pada 8 tahun, beliau telah mendapat ijazah dari Tuan Haji Rashid bin Syekh Haji Muhammad Said Linggi, kerana minat beliau dalam menghadiri majlis-majlis zikir dan juga sesi pengajaran dan ceramah agama. Dalam pada itu juga, pada waktu cuti sekolah, beliau telah meminta bapanya untuk menghantar beliau dalam sesi pengajian di Pondok An-Nuriyah Sungai Udang, Melaka. Beliau ini juga telah menjadi salah seorang murid kesayangan bagi guru-gurunya dan diberi kepercayaan untuk menjadi salah seorang ketua pelajar di madrasah tersebut. Seterusnya dalam bidang sekolah menengah, iaitu beliau telah bersekolah di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, Negeri Sembilan, dan telah menduduki sijil rendah pelajaran yakni SRP. Kemudian beliau telah berpindah ke Mahat Ahmadi Gemencir, Negeri Sembilan. Dan Mahat Ahmadi Gemencir merupakan salah satu sekolah yang memiliki pengajian sanawi. Beliau telah menduduki sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM, dan kemudiannya beliau telah mengambil sijil tinggi agama Malaysia iaitu STAM di Madrasah An-Nahdah Al-Hasanah, Kedah. Dalam pada waktu itu juga beliau telah belajar dan berguru dengan seorang ulama iaitu Datuk Mursyid Diraja Alamah Syekh Tajuddin yang merupakan bekas pengerusi Ahli Majlis Fatwa Malaysia. Seterusnya pada peringkat akhir, iaitu pada peringkat universiti, pada umur 19 tahun beliau telah belajar di Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang syariah dan undang-undang dengan cemerlang. Sepanjang pengajian beliau, beliau telah menjalankan beberapa perjalanan ilmiah dari pelbagai sudut, bukan sahaja daripada sudut syariah, malah sudut tasawuf, akidah dan juga lain-lain. Jadi guru bagi negara yang terlibat dalam perjalanan ilmiah beliau antaranya adalah Indonesia, Singapura, Mesir, Mekah, Dubai, Syria, Yaman, Maghribi dan Tunisia. Jadi selesainya beliau belajar dari Universiti Al-Azhar, beliau telah mengajar kitab-kitab turah secara bertalaki bersanad di kampung beliau. Beliau telah menyebarkan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat di Rembau Negeri Sembilan sendiri dalam pelbagai bidang termasuk tasawuf terutamanya. Seterusnya berkaitan dengan sumbangan dan karya. Jadi beliau telah menubuhkan beberapa institusi. Bermula pada tahun 1997, beliau telah mengasaskan sebuah sekolah menengah agama rakyat yang dinamakan dengan Mahat At-Taufiqi Al-Husainiyah di Cenong, Rembau Negeri Sembilan. Jadi pada waktu itu hanya terdapat 16 orang pelajar sahaja yang belajar di madrasah di sekolah tersebut. Jadi seterusnya bermula pada 17 Februari 2004, beliau telah menubuhkan dan juga menjadi pengurusi bagi beberapa pertubuhan dan institusi. Jadi sebanyak 15 institusi pendidikan sejak 1997 dan 25 tahun penubuhan As-Sofa di Malaysia. Jadi penubuhan institusi ini juga telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Antara institusi yang berkaitan adalah Yayasan Sofa Negeri Sembilan, Sofa Education Group SEG, College Islam As-Sofa, Pertubuhan Tarikat Muhammadiyah Fatim, Kumpulan Pendidikan Muhammadiyah Mutim dan juga institusi Imam Ahmad Ibn Idris. Jadi bukan itu saja, bukan penubuhan dalam pendidikan saja, bahkan terdapat institusi lain yang berpusat bukan saja Malaysia, bahkan di luar negara, iaitu antaranya masjid yang terdapat di United Kingdom, pusat-pusat bagi pertemuan Tarikat Ahmadiyah yang berada di Sudan, Mesir dan juga lain-lain. Terdapat juga Bait Al-Hikmah yang merupakan salah satu pusat pendidikan kazanan Islam yang berperanan dalam mengumpul dan mengemaskini koleksi bahan rujukan bacaan dan audio visual yang berkaitan dengan Islam dan juga ilmu. Terdapat 3 tempat Bait Al-Hikmah, iaitu di Rembau, iaitu di Malaysia, Kahirah Mesir dan juga Rabat Maghribi. Seterusnya
Berkaitan dengan karya, terdapat 200 buah buku dan ke atas karya yang telah dihasilkan olehnya berbentuk penulisan, penterjemahan dan lain dari pelbagai sudut seperti dalam bidang akidah, fiqh, tasawuf, sanad dan ijazah serta lain. Terdapat juga penghasilan karya khusus bagi tarikat Ahmadiyah Idrisiyah melalui 4 karya hebat, antaranya karya yang bertajuk Min Turas Al-Imam Ahmad Ibn Idris, Kutub Warasail yang dicetak pada tahun 2018. Jadi dalam kitab ni setebal 1529 halaman yang menghimpunkan karya-karya Imam Ahmad Ibn Idris. Terdapat kitab lain juga iaitu kitab Majmu'ah Ahzab wa Aurat Imam Ahmad Ibn Idris yang dicetak pada tahun 2020 yang menterjemahkan Ahzab dan Aurat Imam Ahmad Idris. Seterusnya berkaitan dengan sejarah perkembangan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah di dunia. Jadi nama asal tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ni adalah tarikat Ahmadiyah Muhammadiyah yang pada awalnya dipimpin oleh Al-Imam Said Ahmad Ibn Idris. Jadi Imam Ahmad Ibn Idris telah mengambil 3 tarikat. Yang pertama Al-Misriyah Al-Azizah daripada Sayyidi Abdul Wahab At-Tazi, yang kedua daripada Al-Syazuliyah daripada Syekh Sayyidi Abu Qasim Al-Wazir Al-Ghazi, dan yang ketiga adalah tarikat Al-Khulwatiyah daripada Syekh Hasan bin Hasan bin Al-Kina. Seterusnya tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini dikembangkan oleh kedua putera Imam Ahmad Ibn Idris ini sendiri, iaitu pertama Said Abdul Ali Ibn Ahmad Al-Idris dan juga Al-Ghawth Al-Idrisi. Jadi Said Abdul Ali Ibn Ahmad Al-Idrisi ini merupakan pengasas masyarakat tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Beliau juga telah mengambil tarikat dan mendapat ijazah dari ayahnya, iaitu Imam Ahmad Ibn Idris, dan juga gurunya Said Muhammad Ibn Ali As-Sanusi. Jadi pada waktu ini terdapat tarikat Sanusiyah juga yang bersama dengan tarikat Ahmad Idrisiyah, dan kedua-dua tarikat ini adalah satu tarikat yang sama, iaitu tarikat Ahmadiyah Muhammadiyah, kerana persamaannya pada aurat dan juga sanad, kerana pada waktu itu Said Muhammad Ibn Ali As-Sanusi juga telah mempelajari dan telah mendapat ijazah daripada Imam Ahmad Ibn Idris sendiri. Selepas itu ia dikembang pula oleh Said Muhammad Al-Sharif Ibn Muhammad Al-Sharif Al-Idrisi, dan seterusnya Said Al-Mirani Ibn Muhammad Al-Sharif Al-Idrisi, dan yang keempat pula adalah Said Al-Hasan Ibn Muhammad Al-Sharif Al-Idrisi, yang mana pada waktu ini terdapat pengisytiharan secara rasmi sebagai Syekh Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah Muhammadiyah Dunia oleh Syekh Masyarakat Turuk Sufyan Mesir pada ketika itu, iaitu Syekh Muhammad Ulwan Al-Khalwati. Dan yang kelima pula didokong ataupun dipelopori oleh Said Al-Kamil Ibn Al-Hasan Al-Idrisi yang berperanan bagi memperbaharui pendaftaran Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah Muhammadiyah di bawah enakmen baru Majlis Tertinggi Tarikat-Tarikat Sufi Mesir pada tahun 1976. Jadi bermula pada tahun 2009 hingga kini, tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini pula dipelopori ataupun diasas oleh Prof. Dr. Said Abdul Wahab At-Tazi Ibn Hasan Al-Idrisi, yang mana pelantikan beliau ini telah ditakluk berdasarkan perkara 29 enakmen nombor 118 tahun 1976 Masihi, yang merupakan pengasas tarikat Ahmadiyah Idrisiyah dunia yang ke-6, dan beliau kini masih hidup dan masih aktif dalam membawa tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Berkaitan dengan sejarah perkembangan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah di Malaysia. Jadi kemunculan cabang tarikat yang berteraskan Imam Ahmad Ibn Idris ini antaranya yang berada di Malaysia seperti Al-Mirghaniyah, Al-Rashidiyah, Salihiyah dan Ad-Dandarawiyah. Jadi pada awalnya Imam Ahmad Ibn Idris ini telah menjadikan Mekah sebagai pusat perluasan dakwah dan gerakan tarikat, dan kemudiannya terdapat ulama Nusantara yang telah mempelajari dan mengaji bersama dengan Imam Ahmad Ibn Idris, dan pada waktu itu beliau telah bertarikat dengan Imam Ahmad Ibn Idris. Jadi pada awalnya Said Ibrahim Ar-Rashid telah pergi ke Mekah untuk mempelajari ilmu agama, dan di saat itu beliau telah mengambil tarikat daripada Imam Ahmad Ibn Idris. Dan antara muridnya yang terlibat juga adalah Said Muhammad Ibn Ad-Dandarawi dan muridnya yang lain seperti Syekh Ismail Nawab dan Tok Syafi'i. Kemudiannya tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini diperluaskan pada awalnya di Kelantan, disebarkan oleh muridnya iaitu disebarkan oleh murid Said Muhammad bin Ahmad Al-Dandarawi seperti Syekh Muhammad Said bin Jamaluddin Linggi dan juga Syekh Abdul Hasan Al-Azhari. Kemudiannya diperluaskan lagi di Negeri Sembilan, yang mana tarikat Imam Ahmad Ibn Idris ini dibawa oleh Syekh Muhammad Said bin Jamaluddin Al-Linggi, dibawa melalui jalur atau silsilah Syekh Ismail Nawab yang merupakan murid Said Ibrahim Ar-Rashid. Dan dalam pada itu terdapat 4 cabang yang berasal daripada Imam Ahmad Ibn Idris ini sendiri, walaupun masing-masing menggunakan nama yang berbeza sebagai identiti disebabkan oleh jalur atau silsilah pengambilan amalan tarikat yang berbeza. Antaranya yang pertama adalah pimpinan Syekh Datuk Muhammad Murtaza bin Haji Ahmad yang menggunakan nama tarikat Ahmadiyah Idrisiyah Ar-Rashidiyah Ad-Dandarawiyah. Yang kedua Syekh Muhammad Faiz bin Haji Ahmad yang menggunakan nama tarikat Ahmadiyah Idrisiyah Linggi. Yang ketiga adalah pimpinan Dr. Syuhada bin Mahmud yang memakai nama tarikat Al-Ja'fariyah Al-Ahmadiyah Al-Muhammadiyah yang diambil daripada Syekh Abdul Al-Ghani bin Salih Al-Ja'fari. Dan yang terakhir adalah pimpinan Datuk Syekh Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin yang menggunakan nama tarikat Ahmadiyah Idrisiyah yang diambil dan diijazahkan sendiri daripada Prof. Dr. Abdul Wahab At-Tazi Al-Idrisi. Jadi Syekh
Datuk Syekh Haji Muhammad Fuad bin Kabaluddin telah dilantik secara rasmi sebagai Syekh Khalifah dan juga Wakil Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah Muhammadiyah Asia Tenggara pada 29 Zulkaidah 1438 Hijrah bersamaan dengan 22 Ogos 2017 Masihi, serta diijazahkan oleh Prof. Dr. Abdul Wahab Al-Tazi Al-Hasan Al-Idrisi yang merupakan salah satu silsilah bagi Imam Ahmad Ibn Idris. Saya Ainul Fadilin binti Muhammad Tayyib, nombor cik 059518. Saya akan membentangkan tentang amalan Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini. Dan terdapat dua jenis amalan, iaitu amalan rutin individu dan juga amalan rutin berjemaah. Terdapat 5 wirid ataupun 5 zikir dalam amalan rutin individu, iaitu aurat Fatihah, tahlil mahsus, selawat azimiyah, istighfar kabir dan juga tasbih kafarah. Aurat Fatihah ini adalah membuka kepada amalan-amalan ataupun majlis yang akan dibaca 3 kali. Seterusnya adalah tahlil mahsus, iaitu sebenarnya tahlil ini adalah zikir yang khusus yang telah ditalkinkan langsung daripada Rasulullah SAW kepada pengasas tarikat, iaitu Imam Ahmad Ibn Idris sendiri. Yang ketiga adalah selawat azimiyah. Selawat ini merupakan penghulu selawat yang sebenarnya juga dianugerahkan langsung khusus oleh Rasulullah SAW kepada empunya tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini juga. Okay. Yang keempat adalah istighfar kabir. Istighfar kabir ini saya kira sebagai kunci penyelesaian masalah. Antara kelebihannya adalah untuk memperoleh keampunan daripada Allah SWT, menyenangkan hati daripada kegelisahan dan juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Istighfar ini diamalkan oleh pengamal-pengamal tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini. Dan ia dibaca sekali dan ataupun juga dibaca 70 kali bagi ahli-ahli ibadah. Yang terakhir adalah tasbih kafarah. Tasbih kafarah merupakan doa penutup bagi majlis ataupun bagi penutup aurat Muhammadiyah ini sendiri. Ia dibaca 3 kali sebagai penutup. Dapat 2 amalan dan rutin berjemaah, iaitu Kanzul Sa'adah dan juga Ratib pagi dan petang. Kanzul Sa'adah bermaksud kebahagiaan dan juga petunjuk. Kanzul Sa'adah dibaca pada antara waktu maghrib dan juga isyak, pada malam Jumaat dan juga malam Isnin. Antara waktu yang afdal membaca Kanzul Sa'adah adalah selepas solat pada maghrib, solat pada subuh dan juga selepas solat Jumaat. Antara kandungannya terdapat berbagai wirid, termasuk juga daripada rutin-rutin individu, dan antara zikir-zikir terdapat itu ada 7 zikir, iaitu tahlil khusus, la ilaha illallah, Allahu yang azim, yang dibaca 100 kali, dan ya hayyu ya qayyum dibaca 174 kali, dan ya latif yang dibaca 129 kali. Okay. Ratib pagi dan petang pula adalah merupakan susunan Said Abdul Ali Al-Idrisi atas permintaan para ikhwan untuk amalan-amalan wirid yang mudah untuk dilakukan dalam amalan tarikat. So, ratib pagi dan petang ini dibaca selepas solat subuh dan juga selepas solat maghrib. Antara kandungan ini adalah surah Yasin, surah 3 Kul, Asmaul Husna dan juga pelbagai wirid-wirid yang lain. Seterusnya adalah pelaksanaan aktiviti Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Terdapat 3 jenis, iaitu mingguan, bulanan dan juga tahunan. Dalam mingguan terdapat 2 aktiviti utama, iaitu Hadrah Muhammadiyah dan juga Darj Jumaah. Hadrah Muhammadiyah merupakan majlis zikir yang menjadi rutin pada malam Jumaat yang selalu bertempat di Institut Imam Ahmad Ibn Idris dan ataupun College Islam As-Safa di Ampang. Okay, antara tentatifnya adalah solat maghrib jemaah dan diteruskan dengan sadah dan solat isyak dan diteruskan dengan surah Al-Kahfi secara berjemaah dan diakhiri dengan baca-baca qasidah, Mudhariyah, Muhammadiyah dan juga Hayyah. Sekarang terdapat juga tausiah daripada Syekh Muhammad Fuad sendiri. Dan kedua adalah Dars Jumaah, iaitu majlis yang dihidupkan semula dan menjadi rutin pada pagi Jumaat. Ia selalu bertempat di College Islam As-Safa di Ampang juga dan juga Madrasah Hasaniyah di Rembau. Okay. Antara tentatifnya dimulakan dengan bacaan alunan Burdah Busiri dan diteruskan dengan pengajian kitab-kitab. Okay. Pengajian kitab ni merupakan antara aktiviti yang selalu menjadi utama diselipkan dalam kedua-dua majlis, iaitu Hadrah Muhammadiyah dan juga Dars Jumaah dan juga majlis-majlis yang lain. Aktiviti ini merupakan aktiviti mingguan utama yang menjadi tentatif dalam majlis-majlis besar juga. Seterusnya adalah pelaksanaan aktiviti tarikat pada bulanan dan juga tahunan. Berbagai aktiviti yang dijalankan antaranya adalah Hizbul Syahar, Hari Haul dan juga sambutan bulan-bulan Islam. Hizbul Syahar merupakan aktiviti bulanan, iaitu majlis khatam Al-Quran yang dijalankan setiap bulan Hijri. Kebiasaan dijalankan di Zawiyah Muhammadiyah Seremban, Zawiyah Idrisiyah di Hulu Langat dan juga Pusat Islam Imam Ahmad Ibn Idris, College Islam As-Safa. Syekh Muhammad Fuad telah menggunakan kaedah untuk menghatamkan 30 juzuk, iaitu dengan membaca setengah juzuk Al-Quran selepas solat pada subuh dan bakinya selepas solat pada maghrib, dan begitu seterusnya sehingga khatam 30 juzuk. Dalam pengisian majlis adalah solat pada maghrib secara berjemaah, bacaan Al-Quran 30 juzuk yang dibahagikan kepada para ikhwan, solat isyak berjemaah dan juga diakhiri dengan majlis khatam Al-Quran dan penutup.
Okay. Hari Haul merupakan aktiviti tahunan yang merupakan hari memperingati kewafatan para aulia dan para ulama-ulama besar tarekat Ahmadiyah Indonesia. Ia merupakan program tahunan yang dihadiri oleh para murabi dan masyayikh tarekat. Antara pengisiannya adalah khatam 30 juzuk Al-Quran yang disedekahkan kepada para ulama besar, dan bacaan zikir dan juga tahlil seperti Khansadah, pembacaan biografi ulama, dan juga diakhiri dengan jamuan makan. Penutup, tarekat ini merupakan jalan bagi mendekatkan diri kepada Allah dalam konsep penyucian jiwa. Hubungan tarekat dengan para sufi ataupun para murabi merupakan peranan yang penting agar pengamal tidak terseleweng ataupun tersalah faham daripada pengamalan tarekat. Kaji juga melihat tarekat Ahmadiyah Idrisiyah ini merupakan tarekat yang mempunyai metode amalan yang tersusun dan juga berkesan pada para pengamalnya. Justru itu dapat dilihat bahawa pembawaan tarekat Imam Ahmad Ibn Idris ini oleh Syekh Muhammad Fuad di Asia Tenggara ini bukan sahaja sebagai penyucian jiwa, tapi melangkaui sehingga mampu membangunkan kelompok umat Islam yang cemerlang dan bertamadun.